Polis Diraja Malaysia PDRM menahan seorang lelaki yang disyaki membuat komen berunsur penghinaan di media sosial terhadap Yang di-Pertuan Agong. Media sosial merupakan medium utama yang digunakan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan harian mereka. Media sosial ialah satu aplikasi berasaskan internet yang boleh dicapai menggunakan teknologi seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Aplikasi ini membolehkan komuniti untuk berinteraksi dan berkongsi maklumat dengan komuniti lain. Perkembangan zaman yang pesat menyebabkan masyarakat, terutamanya remaja pada masa kini, berlumba untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan sebagainya. Isu berkaitan hinaan terhadap kedaulatan negara tidak kiralah pada institusi raja, barisan pemimpin kerajaan dan ahli politik di media sosial ini sudah tidak asing lagi pada masa kini, terutamanya dalam kalangan masyarakat. Hal ini merupakan satu realiti yang bertentangan dengan adat orang Melayu yang merupakan kaum majoriti di Malaysia yang sangat mengutamakan adat sesama insan. Di Malaysia, terdapat pelbagai organisasi yang telah ditubuhkan bagi melindungi negara dari risiko dan ancaman daripada negara luar maupun ancaman dalaman yang boleh menggugat keselamatan, keamanan dan kesejahteraan negara seperti Kementerian Pertahanan, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Namun, organisasi-organisasi yang telah disenaraikan ini hanyalah meliputi ancaman fizikal dan bukannya ancaman cyber. Contoh ancaman cyber yang berlaku ialah terdapat 4 pemilik akaun media sosial menghina Agong. Individu-individu tersebut melemparkan hinaan dan kecaman yang keterlaluan terhadap Agong melalui akaun Facebook dan Twitter. Selain itu, penghinaan terhadap Jalur Gemilang. Raja Muda Perak Raja Dr. Nazrin Shah hari ini menyifatkan perbuatan menghina Jalur Gemilang yang merupakan simbol negara samalah seperti menodai kedaulatan negara. Antara punca-punca perkara ini berlaku, yang pertama adalah kerana kefahaman yang silap tentang bagaimana hak dan kebebasan individu perlu diamalkan dalam konteks kewujudan sesebuah negara. Yang kedua ialah akibat daripada perubahan generasi yang menghakis kepentingan, makna dan nilai pembinaan negara serta simbolnya. Oleh itu, terdapat langkah-langkah yang perlu diambil untuk membendung gejala ini. Langkah yang harus diambil oleh pihak atasan di Malaysia demi memastikan kedaulatan negara terjaga ialah dengan menubuhkan Akta Hasutan 1946. Akta tersebut bertujuan untuk menegaskan kepada setiap masyarakat yang melakukan atau berniat untuk melakukan apa-apa perbuatan yang cenderung kepada penghasutan. Hal ini demikian kerana Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata tindakan itu dikhawatiri boleh menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam susulan tindakan mana-mana pihak menyebarkan maklumat atau berita berunsur hasutan melalui media sosial secara tidak bertanggungjawab. Selain itu, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan terhadap individu yang menghina Agong dan berjaya memberkas individu tersebut. Usaha keras mereka membuahkan hasil kerana hampir kesemua individu-individu yang melemparkan kebencian terhadap institusi diraja telah berjaya diberkas. Berdasarkan kajian, hinaan tersebut telah dilakukan di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Seperti yang kita tahu, media sosial telah memberikan impak yang besar dalam kehidupan seharian kita. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang,
di mana segalanya bermula di hujung jari kita. Ianya bermula sejak pada tahun 2003, iaitu apabila dunia telah diperkenalkan dengan MySpace, iaitu platform media sosial pertama yang popular dan seterusnya membawa kepada perkembangan platform-platform media sosial yang lain. Kini, wujudnya platform-platform yang kita semua kenali iaitu Instagram, Facebook dan TikTok. Namun, kepelbagaian platform media sosial bagai cendawan tumbuh selepas hujan mencetuskan ketidakkawalan dalam penjagaan etika di dalam internet. Justeru itu, ramai pengguna anonymous yang bersembunyi di sebalik akaun palsu semakin berani untuk memberi komen atau pernyataan yang menghina terhadap negara kita. Walaupun begitu, kita sebagai warga negara Malaysia seharusnya memainkan peranan untuk membendung perbuatan-perbuatan ini agar kita dapat melahirkan satu negara yang bersatu padu dan aman harmoni.